Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa habibi وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Lagi sekali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam Nur Hashimah. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, kau sejahterakan kami pada Ramadan pada kali ini dan kau berikan kekuatan kepada kami sehingga penghujungnya Ramadan. Dan ya Allah, mudah-mudahan dengan setiap amalan yang kami lakukan dalam Ramadan pada kali ini mutaqabbala, diterima semuanya daripada kami. Amin Allahumma amin. Baik. Jadi pertamanya alhamdulillah. Segala puji dan syukur bersama-sama kita rafak dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di atas limpahan karunia dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani untuk kita menyambung berkenaan tajuk yang telah kita bahas pada minggu lepas berkenaan tanda-tanda taubat diterima. Betul ke betul? Jadi, ayo kita tag dulu sahabat-sahabat kita supaya mereka dapat bersama-sama dengan kita dalam nak meneruskan sisa-sisa kehidupan kita pada Yaumi Ramadan, pada harinya Ramadan. Yang mudah-mudahan, ingat tuan-tuan, hashtag Santapan Rohani pada bulan Ramadan tak sama dengan sebelumnya Ramadan atau selepasnya Ramadan di atas kemuliaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala di dalam bulannya Ramadan. Baik, jadi sementara tuan-tuan tag, like dan share, jadi saya nak cari balik mana hari itu yang kita berhenti, tak jumpa. Sekejap tuan-tuan. Sebelum daripada itu, cuba jawab dahulu apa khabar anda pada pagi ini. Terima kasih. $310. Baik. Muhammad Ali Ahmad, alhamdulillah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi barakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin.
Telah berkata musannif tuan pengarang kitab ini yang bernama Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani dalam kitab yang bernama Nasaihul Ibad, nasihat bagi calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita baca balik daripada awalan. Sihat alhamdulillah selagi mana ajal belum menjemput. Kita baca daripada awalan dan kita sambung. Hari itu kita berhenti daripada tanda yang ketiga. Su'ila ba'dul hukama, maka ditanyakan kepada setengah hukama, hal ya'riful abdu idza taba, adakah kita ni sebagai hamba mengetahui kan apabila dia bertaubat, anna taubatahu qubilat lam ruddat. Kita ni muka surat 309 maka ditanya kepada hukama ni, kami ni orang awam ni, hamba abdi ni, hamba Allah Ta'ala ni, bila kami bertaubat daripada dosa kan, adakah kami dapat tahu, dapat rasa sama ada taubat kami ini qubilat, diterima, lam ruddat, ataupun ditolak. Tu soalan dia. Qala, berkata, qala ba'dul hukama, telah berkata sebahagian para hukama, la ahkumu fi dhalik alamatun, kami tak tahu sebenarnya. Ni tawaduk namanya, rendah diri. Kami tak tahu, tapi fi dhalik, pada demikian taubat itu, alamatun, ada beberapa tanda. Ada tanda-tanda taubat diterima. Yang pertama yang telah kita baca pada minggu yang lalu, ayyara nafsahu ghairu ma'sumatin minal maksiyati. Yang pertama apa? Tanda-tanda taubat diterima, bahawa dia tengok diri dia ni makin mudah nak buat maksiat. Makin mudah. Sebelum bertaubat dengan selepas bertaubat tu makin mudah. Sebab apa? Sebenarnya di situlah ujian untuk memastikan adakah betul-betul dia nak taubat atau olok-olok je. Maka didatangkan balik ujian itu. Kalau sungguh-sungguh dia tak bertaubat, nescaya tuan-tuan dia akan lari, dia akan pergi, nescaya dia akan menguatkan diri dia untuk menolak. Jelas itu yang pertama. Bagi tuan-tuan yang nak penjelasan lebih lanjut, tengok video-video yang lalu ataupun sisi live yang lalu. Yang kedua, wa yara fi qalbihi farhu ghaiban wal haznu syahidan. Yang kedua apa dia? Yakni apabila dia sedar dalam hati dia itu tak ada kegembiraan dan hanya ada kesedihan. Sedih sebab apa? Bila mana dia memikirkan azab-azab yang bakal Allah Ta'ala berikan di atas perkara yang lalu. Dia dah mula fikir. Nak gembira sikit, teringat. Tu tanda-tanda taubat diterima. Tuan-tuan ada tanda-tanda tu. Tak perlu tulis di ruangan komen. Sekurang-kurangnya tuan-tuan dapat rasa, dapat feel, macam ni tanda taubat aku diterima. Supaya bila ada tanda, kita tak berputus asa. Macam kita masuk hutan lah. Kalau tuan-tuan yang pernah hiking, yang pernah hiking, kita masuk hutan ni tuan-tuan, untuk mencapai kepada satu tujuan, yakni ke muncak, mesti kita menggunakan tanda. Betul ke betul? Cuba jawab di ruangan chat. Sama ada tanda yang menggunakan kompas, tanda juga, ataupun tanda-tanda yang telah dipacak di pokok-pokok. Ada setengah-setengah kadang-kadang dia dah pacak dah arrow, ataupun dia bubuh diikat dengan kain berwarna kan, ikat dengan kain. Okey, maknanya betul lah jalan kita ni kan. Kalau orang yang bijak, bila jalan malam dia tengok pula bintang, bintang-bintang di langit. Maka dia tahu mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat. Tengok je bintang, okey, jalan kita kena ke sini kan. Bermakna manusia ni bila ada tanda, dia akan meneruskan perjalanan. Nur Hashimah cuba jawab, kalau tiba-tiba dia hilang tanda, tengok tiba-tiba kompas pula rosak. Kompas pula rosak. Pelik kompas ni. Kemudian apa yang berlaku? Tanda-tanda dekat pokok pun hilang. Maka dia mula risau. Dia mula gelisah. Dia kata, mungkin aku sesat dah ni. Kan? Orang sesat ni dua sahaja. Sama ada dia bersungguh-sungguh nak cari jalan patah balik, ataupun kadang-kadang dia putus asa. Pusing. Dah, dia bukan tak berjalan, dia mula-mula cari jalan, tapi last sekali putus
asa. Ni takut ni. Jadi ingat, kalau betul-betul kita bertaubat, maka hati akan mula gelisah. Dia tak putus asa. Itu perkara yang kedua yang telah kita bahas pada minggu yang lalu. Yang ketiga, wa yuqarriba ahlal khairi wa yuba'ida ahlal syarri. Tanda-tanda ni jelas. Bila tuan-tuan mula bertaubat, tengok kalau ada tanda ketiga ni, bersyukur dan teruskan istiqamah dengan taubat tuan-tuan, sebab itu tanda taubat kalian diterima. Apa dia? Kita dah mula berkawan dengan orang-orang baik dan mula menjauhi orang-orang yang tidak baik. Kita dah mula dah cari mana-mana kawan-kawan yang baik, kita dah mula mendekat dan orang pun tu pun mendekat dengan kita. Tu tanda taubat diterima tuan-tuan. Dan kawan-kawan kita yang lara, yang lalai, yang banyak dulu membawa kita kepada jalan yang tak baik, mula dia jauh. Walaupun peringkat awal dia telefon, kita kadang malas angkat, dia SMS, kita malas nak jawab. Ni itu tanda-tanda taubat kalian diterima. Maka nak putus asa tak? Aidah Ahmad Sa'ad, nak putus asa tak? Tak dah. Sebab kita dah nampak tanda-tanda dia. Mula berkawan dengan orang-orang baik, jumpa circle-circle yang baik, jumpa circle-circle yang baru. Itu semua tanda taubat diterima tuan-tuan. Maka ingat, Allah Ta'ala ni bijak. Dan Allah Ta'ala pun bijak dalam nak membantu kita. Kan? Walaupun ada setengah perkara itu rahasia. Sebagai contoh, kalau kita belajar daripada kalam-kalam ulama' yang lain, antara 6 perkara yang Allah Ta'ala rahasiakan, antaranya apa? Malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Antara malam yang dirahasiakan. Tapi Tuhan ni baik. Rahsia-rahsia pun dia bagi tahu juga. Rahsia tu supaya kita bertungkus lumus, beribadat tanpa mengira waktu. Rahsia tu supaya kita tak meninggalkan bekerja kuat, mengamalkan amalan-amalan pada bulan Ramadan agar kita mencapai kepada suatu situasi yang kita tak tahu bila. Kan? Jadi maknanya, tetapi walau bagaimanapun, kalau kita kaji kitab Imam Munah Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, yang saban tahun dikaruniakan malam Al-Qadar, sehingga dia boleh tulis dalam kitab dia, kalau Ramadan jatuh hari Ahad, kan, kebiasaan malam Al-Qadar akan jatuh pada 29. Tengok, kenapa dia tahu? Tuan-tuan, kalau tak berlaku saban tahun, agak-agak dia boleh tulis dalam kitab tak? Kalau tak selalu berjumpa, dia berani tulis dalam kitab tak? Dia tak berani. Sebab orang-orang alim ni amanah pada ilmu. Dia tahu kalam dia adakah boleh membaikkan atau menyesatkan. Kan? Kalau dia tahu benda tu boleh menyesatkan orang, tuan-tuan, dia takkan tulis. Kan? Padahal mereka itu pula menulis itu dengan hissi, maknawi. Ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang turun-temurun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, habis tahniah. Kalau ada salah satu daripada 3 ni, maka bersyukur, teruskan perjuangan, teruskan bertaubat, jangan putus asa. Kerana ini semua tanda-tanda taubat diterima. Hari ini kita sambung daripada tanda yang keempat. Boleh tulis di ruangan komen. Wa yaral qalila minad dunya kathiran. Wa yaral qalila minad dunya kathiran wa yaral kathiran minal amalil akhirati qalilan. Yang ketiga tulis 4. Okey, kita bersambung kembali. Minta maaf, tersekat-sekat Mak Ngah. Okey, yang keempat apa dia Mak Ngah tulis? Tanda taubat diterima, ia mengetahui bahawa harta dunia yang sedikit adalah banyak hisapnya dan menganggap amal akhirat yang banyak itu masih sedikit hisapnya. Tulis. Dah. Tanda-tanda ni. Macam mana kita nak rasa seronok beribadat, seronok bertaubat. Tanda-tanda dia apa? Dia dah mula rasa dah benda-benda dunia ni, Allahu Akbar, makin banyak hisap dia. Kan? Dan benda-benda akhirat ni terlalu sedikit. Bila ada perasaan itu, maka itu tanda taubat kalian diterima. Wadzalik alamatun, dan pasti ada tanda. Artinya apa? Dia merasa bahawa rezeki dari Allah sangat banyak dan selalu mensyukurinya. Selanjutnya, ia mengambil sebahagian daripadanya sekadar untuk memenuhi keperluan hajat hidupnya.
Pada masa yang sama, ia berasa bahawa amal solehnya masih sangat sedikit, sehingga ia berusaha menambahnya daripada semasa ke semasa. Yang ketiga tu apa? Yang keempat ni apa dia? Bila mana Tuhan bagi rezeki dunia makin banyak, Tuhan bagi rezeki dunia, dan dia dah mula risau, ya Allah, setiap benda ni kau akan hisap. Dan dia mula fikir dah, amalan-amalan akhirat ni makin kurang. Kan? Macam mana Tuhan nak hisap lebih? Ni tanda-tanda taubat diterima. Maknanya, bila berlaku situasi itu, apa dia buat? Dia akan mempertingkatkan amalan akhirat. Jelas ke jelas? Dia akan pertingkatkan amalan akhirat supaya dia nak lagi Allah Ta'ala terima taubat. Allah Ta'ala terima taubat. Allah Ta'ala terima taubat. Ni benda yang penting yang perlu kita fahami. Supaya apa? Supaya kita istiqamah dalam melakukan sesuatu. Manusia ni mudah je tuan-tuan. Bila ada tanda, dia makin seronok. Kan? Bila tak ada tanda, dia mula gelisah. Dan yang kelima, wa yara qalbahu mushtaghilan bima dhamina minallahi ta'ala. Yang kelima apa dia? Wa yara qalbahu, dan apabila dia melihat hati dia tu sibuk, mushtaghilan, bersibuk, bima dhamina, dengan perkara-perkara, dengan barang yang telah menjanjikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang ditulis, yang kelima apa dia? Apabila hati kita mula sibuk fikir-fikir janji Allah. Kita dah mula fikir janji Allah. Maknanya, kita dah mula merenung perkara-perkara akhirat. Kalau aku buat ni, kan apa yang aku dapat daripada pihak Allah. Kalau aku buat ni, apa yang aku dapat daripada pihak Allah. Bila mana benda ni ada pada hati kalian dan hati kami, itu tanda-tanda taubat kita. Kita minta ampun kepada Allah, diterima. Hatinya selalu sibuk dengan berbagai macam-macam kewajiban daripada Allah. Dia fikir Allah je. Namun tidak pernah khawatir dan berkecil hati tentang rezeki yang ia terima. Dapat sikit-sikit. Dapat sebab apa? Dia yakin dengan janji Allah. Dapat sikit-sikit. Dia usaha dah. Bukan tak usaha. Buat bersungguh-sungguh, ikhtiar bersungguh-sungguh. Tapi kalau dah Tuhan janji sikit, dapat sikit. Kalau Tuhan janji banyak, dapat banyak, syukur. Maka kerana ia yakin bahawa semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam Ahmad Saleh. Jadi, bila mana hati dia mula berpaut dengan janji Allah, aku buat kerja aku usaha, aku ikhtiar, aku berniaga. Tapi kalau tentu dapat sikit hari tu, dah takdir Allah Ta'ala. Tuan-tuan, yang ni kita nak ni. Maknanya bila hati ni dah mula bersibuk, berpaut dengan janji Allah, maka tuan-tuan, teruskan bertaubat. Teruskan. Kita ni manusia pendosa. Pasti berdosa. Dah? Bila mana kita ni manusia pendosa dan pasti berdosa, maka tak dapat tidak. Setiap daripada kesalahan itu, selain daripada minta ampun, kena bertaubat. Cuma kadang-kadang kita lupa nak sentiasa bertaubat. Kerana kadang-kadang bila tanda-tanda tu tak ada. Kan? Orang masuk hutan macam saya cerita tadi, akan putus asa bila mana dia makin jalan, tanda makin hilang. Makin berjalan, makin letih, tanda makin hilang. Kalau daripada awalan tu dah ada tanda dah dekat pokok tu, ikat dengan kain, kain kuning. Contohlah kan. Setengah tempat tu dibuat macam tu. Jadi, bila kita dah hilang daripada radar, hilang daripada laluan yang asal, dan hilang pula tanda-tandanya, takut kita putus asa. Itu yang berlaku kan. Sebab tu Allah Ta'ala bagi tanda ni, dizahirkan kepada kita. Jadi tanda yang kelima tu apa dia? Iaitu bila hati dah mula fikir janji-janji Allah. Maknanya, apa yang berlaku sentiasa dinampak Allah. Banyak Allah, syukur ya Allah. Sikit, redha. Kan? Dapat lebih, beri pada orang lain. Bermakna, perjanjian daripada Allah Ta'ala tu dia tak tinggal. Tu tanda-tanda taubat diterima. Dan akhir sekali yang keenam, wa yakuna hafizan lisani daimal fikrati lazimal ghammi wan nadamati. Apakah tanda yang keenam bagi nak memberi sedikit berita gembira di atas kita yang pendosa ni supaya kita terus bertaubat? Kan? Taubat dan minta ampun. Dia, dengar tuan-tuan, bukan bermakna kita taubat benda tu, kita taubat dengan satu kesalahan dan
Dia tunjukkan pula kepada kesalahan tu tak semestinya. Daripada apa yang kita belajar, kadang-kadang kita taubat dosa lain, tetapi dibuka kepada kita tanda lain. Ni jelas ke jelas ni? Kita bertaubat dosa yang lain, tetapi dibuka kepada kita jalan yang lain. Kita taubat daripada dosa yang lain, tetapi diberi kepada kita tanda-tanda yang lain. Yang ni kita kena jelas. Jadi apakah tanda yang keenam bagi menggembirakan sedikit hati kita yang kadang-kadang sedih, berduka cita dengan dosa, namun kita tak henti-henti bertaubat? Wa yakuna hafizal lisani. Dan yang keenam, bahawa yang adalah ia mula menjaga lisan, yakni memelihara lidah. Daimal fikrati, selalu berterusan bertafakur. Lazimal ghammi, dan lidah itu selalu sedih. Wan nadamati, dan menyesal. Dia menyesal. Tanda yang keenam apa dia? Bila lidah ni mula dia jaga, mula berselawat, mula berzikir, dan mula sedih, mula dia ulang-ulang menyesal, ya Allah menyesal, dia ulang je benda tu. Mula dia sedih, mula dia istighfar, selalu dia minta ampun. Tuan-tuan, itu tanda-tanda yang jelas taubat kita diterima. Kerana apa? Kalau kita pandang dari ilmu tauhid, la tataharraku zarratun illa biiznillah. Takkan bergerak satu zarah di alam ini melainkan dengan izin Allah. Artinya, ni lidah ni tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala tak izinkan, agak-agak kita boleh istighfar tak? Ni selalu ilmu yang saya gunakan dalam program-program nak baiki salat yang lalu. Siapa nak belajar? Saya rasa lepas Ramadan saya nak buat kelas percuma lah, secara live. Kita nak buat kelas percuma secara live. Sekejap hari pun cukup lah. Supaya saya nak tuan-tuan faham benda-benda begini. Benda-benda begini. Saya nak buktikan. Kalau hari tu orang marah saya, dia kata ustaz buat kelas lalu bayar. Saya nak tengok bila saya buat percuma berapa ramai nak masuk. Baru win-win situation kata orang Jawa. Kan? Kita buat berbayar tu sebab apa? Tuan-tuan, semua ada kos. Kita ada staff, kita ada tempat perniagaan yang kita sewa, kita ada madrasah, kita ada pondok yang kita bangunkan, kita ada pelajar tuan-tuan yang kita sara, ada anak-anak yatim, alhamdulillah. Kan? Sebagaimana tuan-tuan tahu, terlalu jarang saya ni minta derma, terlalu jarang. Dan tidak menafikan cara orang lain tu cara dia. Tuan-tuan tengok ada tak ads keluar dekat wall tuan-tuan. Minta derma, tak ada. Ramadan ni lain lah, Ramadan ni khusus. Saya nak minta tuan-tuan untuk beri makan. Itu bukan minta derma untuk pondok, untuk beri makan. Selain daripada tu terlalu jarang. Sebab apa? Saya yakin dengan meniaga ni Allah Ta'ala mudahkan rezeki. Kalau kan Allah Ta'ala mudahkan urusan untuk kita bantu pelajar, bantu agama. Jadi kembali kepada bicara tadi, bila mana la tataharraku zarratun illa biiznillah, takkan bergerak satu zarah di alam ini melainkan dengan izin Allah. Kita nak bercakap pun tuan-tuan, kalau tak ada izin Allah tak boleh bercakap. Lidah nak kata kau tu apa? Lembu ke kau? Mana-mana lah. Oi! Nak panggil. Oi! Lidah ni takkan berkata oi, melainkan kalau tak ada izin daripada Allah. Ni satu benda yang kadang-kadang nampak simple, semua orang tahu, tapi nak rasa tu susah. Itulah ilmu yang saya bantu dalam program nak baiki solat. Dan tahun ni sepatutnya kita dah upgrade kepada KIR, khusyuk is real, is more kepada praktikal. Lebih lagi kepada penghafalan, lebih lagi kepada pengkhususan. Kan? Sebab ingat asalnya nak baiki solat kita tak nak buat dah. Tapi bila tengok kadang-kadang ramai lagi yang tak faham masalah tauhid yang sebenar. Ni puncanya kenapa solat masih lagi tak mencapai kepada kualitas yang lebih hebat. Jadi apakah tanda yang keenam? Kita baca balik. Apabila kita mula dah jaga lidah dah. Kemudian sentiasa berzikir, bertafakur, bersolawat. Kemudian sentiasa menzahirkan kesedihan dan penyesalan pada lidah itu di atas dosa yang lalu. Maka itu semua tanda-tanda taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya bila kita mengalami salah satu daripada 6 perkara. Saya ulang balik bagi tuan-tuan yang baru masuk. Yang pertama apa dia? Bahawa bila mana dia
beranggapan ataupun bila mana dia merasakan diri dia mudah sangat terjebak dengan dosa lagi, itu tanda taubat diterima. Yang kedua, bila hatinya lebih sedih daripada gembira. Hatinya lebih sedih daripada gembira, itu tanda taubat diterima. Yang ketiga, bila mana dia mula berkawan dengan orang-orang baik, menjauhi orang-orang yang tak baik dah, maka tu tanda taubat diterima. Yang keempat, bila mana hati dia mula berfikir berkenaan janji-janji Allah, mula berfikir berkenaan janji-janji Allah, tu tanda taubat diterima. Dan yang keenam, bila lidah dia dah mula sentiasa bertafakur, berzikir, bersolawat, lepas tu istighfar, minta ampun, dia ulang menyesal ya Allah, menyesal ya Allah. Ni tanda taubat kita diterima. Jelas ke jelas? Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita bahas pada hari ini, Allah Ta'ala beri faham dan Allah Ta'ala zahirkan keyakinan pada kehidupan. Okey, cuma sebelum berpisah tuan-tuan, Alhamdulillah, buku dah hampir sampai. Dah, satu buku lagi. Cuma sebelum kita pisah, ni saya nak buat satu pengumuman kepada tuan-tuan. Raya nanti, antara benda ni bukan khusus, bukan amalan khusus, tetapi bagus kita buat. Dan Alhamdulillah dah bertapak di Malaysia begitu lama. Kebiasaan pagi raya orang Melayu kita ke mana? Ziarah kubur. Kubur. Bagus ziarah kubur ni tuan-tuan. Nabi suruh. Dan tidaklah ziarah kubur tu raya pertama. Sebenarnya bila-bila masa boleh. Kalau tuan-tuan balik kampung 27 Ramadan, pergi ziarah dulu. Bersih-bersihkan. Nanti pagi raya tu pergi ziarah lagi. Sebenarnya bukanlah, tak ada pun ulama aswaja mewajibkan ziarah kubur pada pagi raya. Cuma waktu itulah kita berimpun, waktu itulah kita berjumpa balik selepas 2 tahun PKP dan sebagainya kan. Jadi pengalaman saya, bila kita ziarah kubur ni, siapa boleh mengaku sekejap? Kadang-kadang dia tak tahu adab-adab ziarah kubur, nak baca apa ziarah kubur, nak berdoa macam mana, nak tawasul macam mana. Cuba mengaku sekejap di ruangan komen. Sehingga kalaulah di perkuburan tu ada orang alim ke, ada orang soleh ke, tuan-tuan, kita tak ambil manfaat. Sebab tu please, kalaulah Ramadan kali ni, kalaulah Syawal kali ni tuan-tuan balik ke kampung dan nak ziarah kubur, saya nasihatkan tulis poin yang pertama dulu. Selepas tuan-tuan ziarah perkuburan yang tuan-tuan nak ziarah tu, mak ke ayah ke apa, kalau di kawasan perkuburan tu ada orang soleh, ada orang alim, ada tok guru, jangan abaikan. Please, jangan abaikan. Kita tak sedar tuan-tuan, asbab daripada orang soleh ni lah kita pada hari ni masih lagi mendapat nikmat, rahmat, kebaikan yang begitu banyak. Jangan kita lupa. Ada? Kadang-kadang, tengok dia kata baca Yasin dan 3 kul. Betul, tak ada masalah. Tapi sebenarnya banyak lagi ada adab yang lebih baik. Dan apa doa-doa yang sepatutnya kita nak baca. Jadi, bagi tuan-tuan yang tak tahu adab-adab ni, ni buku terbaru. Buku terbaru saya, yang saya baru susun, bertajuk Amalan Pesanan Habib. Amalan Pesanan Habib. Kita buat dengan cantik tuan-tuan. Dalam Amalan Pesanan Habib ni, yang pertama dekat depannya ada Ratibul Atas. Amalan yang selalu kita baca. Selalu saya buat live. Setiap petang Ramadan, pelajar-pelajar madrasah buat live baca Ratibul Atas. Cuma kadang-kadang saya maklum, rakyat Malaysia ni bukan semuanya ada 2 handphone. Kalau dia ada 2 handphone, satu bolehlah tengok live, satu boleh buka, dia scroll, buka PDF. Tapi bila kita handphone tak ada, simpanlah buku ni. Jadi di hadapan ni ada Ratibul Atas, itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, di belakang juga ada Maulid Dibai. Dia boleh baca Daibai, boleh baca Dibai. Kalau yang versi lama, yang ni dalam ni ada Maulid Ratibul Atas. Kan? Ratibul Atas. Bagus juga. Cuma saya selitkan pula dalam ni Maulid Dibai, yang insyaAllah kita akan sentiasa baca. Bila ada event, bila ada program, kita buat maulid, kita akan baca juga Maulid Dibai. Dan yang ketiga, yang ni yang paling best tuan-tuan. Di belakang ni ada tertib ziarah orang soleh. Yang ni saya nak bantu tuan-tuan. Tertib ziarah orang soleh. Maknanya apa? Bila kita ziarah, tuan-tuan, mak ayah kita tetap orang soleh. Jangan kita ingat nak ziarah tok guru je kena baca. Tak, mak ayah kita tetap orang soleh, tetap keramat.
Sebab tu dalam buku ni, tengok, saya dah muatkan tertib ziarah dareh atau maqam orang soleh. Nanti bila kita ziarah, kan, mak ayah kita ke, tutuk guru ke, saya ulang balik. Selesai tuan-tuan ziarah makam ayah ibu, jangan lupa ziarah. Kalau ada orang soleh ke, tok guru ke, pergi ziarah. Paling tidak pun tok imam. Kalau perkuburan tu tak ada, tak tahu sangat, mana kubur tok imam? Tok imam sini lah, tok imam masjid ke, pergi ziarah. Memadai. Dia juga termasuk daripada orang yang soleh. Maka amalkan bacaan ni. Amal. Ada 5 muka surat je. 1, 2, 3. Banyak juga asalnya sikit. Saya panjangkan lagi sebab saya tulis dengan bahasa Rumi tuan-tuan. Supaya tuan-tuan boleh faham. Habis. Lepas tu di belakang ni, saya masukkan beberapa 22 gambar ulama-ulama orang soleh yang tuan-tuan boleh pergi ziarah nanti. Yang tu kemudian saya ajar. Jadi bagi tuan-tuan yang nak membeli sambil menderma untuk Madrasah Riyadhud Du'afa'i wal Masakin, tetap saya tak minta duit, saya tak minta derma, saya jual buku. Kan? Buku yang cantik ni, dia tak stapler tuan-tuan, tapi buat dengan cantik, tebal, dan kulitnya pun cantik, benda yang tahan basah. Jadi bagi tuan-tuan yang nak beli buku ni, berharga RM28. Tak termasuk pos tuan-tuan, RM28. Cuma kami sukalah, alang-alang tuan-tuan nak beli itu, beli 2 buku ni sekali. Ni. Yang ni untuk bacaan anak-anak. 1 buku Omar dan Oyen, 1 buku Aisyah dan Solehah. Yang ditulis oleh tim kami sendiri, Arya Global Sdn Bhd, untuk kami bantu tuan-tuan. Sebab agama ni bermula daripada keluarga. Daripada anak-anak kita sendiri. Dapatlah semua ni, combo. Kita jual combo lah senang. Nanti kita bagilah beberapa benda percuma kalau tuan-tuan nak. Ni kemudian kita cerita. Jadi bagi tuan-tuan yang nak, ni bedtime buku story ni, tuan boleh baca malam-malam. Kan, anak-anak nak tidur tu, baca. Amir dan Oyen apa cerita dia. Dah cantik tuan-tuan. Sebab kita buat dalam bentuk penulisan untuk budak-budak kanak-kanak boleh membaca. Rukun Islam dan rukun iman. Kita ajar dia asas-asas agama. Sebab saya ingat lagi cerita dulu waktu saya mengajar di IIS Integrated Islamic School. Tuan-tuan, daripada sekolah lagi Puak Wahabi dah mula meletakkan dalam minda-minda anak-anak kita ni benda-benda yang tak baik. Saya ingat lagi, kan? Dulu Integrated Islamic School ni sekolah Wahabi. Waktu tu mula-mula saya masuk, saya tak tahu dah sekolah Wahabi. Tapi dah lama-lama kita bekerja, tengok pentadbiran dia, tengok cara pengajian dia, kitab-kitab dia, Allahu Akbar. Buku darjah 3 dia dah ajar dah. Make a circle when you read tahiyat. Ni, wallahi tuan-tuan. Buku darjah 3 dia ajar. Make a circle when you read tahiyat. Buku darjah 2 dia dah ajar dah. Allah Ta'ala duduk atas langit. Kan? Sebab tu saya rasa kami daripada Arya Global terpaksa, bukan terpaksa juga, kami mengambil ruang-ruang yang ada untuk kita membantu masyarakat mengenali agama yang sebenar. Biar daripada bawah tak apa buku-buku cerita. Sebab buku cerita ni senang baca tuan-tuan. Okey, jadi bagi tuan-tuan yang nak beli combo ni, okay, combo, buku Amalan Pesanan Habib, lepas tu buku ni untuk anak-anak. InsyaAllah tuan-tuan boleh tekan link di ruangan komen. Bukan link di ruangan komen. Nanti insyaAllah admin kami akan bantu untuk kalian sampai ke rumah tuan-tuan insyaAllah. Harga combo berapa ringgit? RM48. 48 termasuk pos ke? Tak termasuk pos. Nanti tengoklah dalam link tu tuan-tuan. Itu kerja dia orang, saya tak tahulah. Ma'assalamah wa liqa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.